Malaysia, kepada semua yang hadir di bilik pada pagi ini yang saya hormati rakan-rakan media, Encik Adnan Husin, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia, Ahli Mesyuarat MPN yang saya hormati sekalian. Sukacita saya sebagai pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia memaklumkan bahawa bilangan calon yang mendaftar untuk menduduki peperiksaan STPM 2021 adalah seramai 42,369 calon, iaitu menurun sebanyak 5.22% atau 2,335 calon daripada 44,704 calon yang mendaftar STPM 2020. Daripada 42,369 calon yang mendaftar, sebanyak 96.59% calon atau 40,926 calon telah hadir untuk menduduki peperiksaan pada ketiga-tiga semester STPM 2021. Dari segi pendaftaran dan kehadiran mengikut aliran pula, bilangan calon yang mendaftar untuk aliran sains sosial adalah seramai 38,615 calon, iaitu 91.4% daripada jumlah pendaftaran keseluruhan, dan yang hadir adalah seramai 37,259 calon atau 91.04% daripada jumlah hadir keseluruhan. Bagi aliran sains pula, sebanyak 3,754 calon atau 8.86% daripada pendaftaran keseluruhan telah mendaftar, dan yang hadir adalah seramai 3,667 calon atau 8.96% daripada jumlah hadir keseluruhan. Mata pelajaran pengajian am adalah mata pelajaran wajib dan mempunyai bilangan calon mendaftar yang tertinggi, iaitu sebanyak 42,340, mewakili 29 calon yang tidak mendaftar pengajian am. Maknanya ada 42,340, 29 calon yang tidak mendaftar pengajian am. Secara keseluruhan bagi pencapaian calon, sukacita dimaklumkan bahawa PNGK Nasional STPM 2021 ialah 2.79, meningkat sebanyak ke 0.01 mata dari tahun 2020, iaitu 2.78. Walau bagaimanapun, pencapaian calon STPM 2021 secara keseluruhannya dianggap masih sama dengan pencapaian calon STPM 2020 kerana perbezaan peningkatannya yang sangat kecil, iaitu hanya sebanyak lebih kurang 0.01 mata, dan perbezaan peningkatan ini tidak menggambarkan signifikan yang besar kepada pencapaian calon STPM 2021 berbanding dengan calon STPM tahun 2020. Sebanyak 874 calon atau 2.14% calon telah mendapat PNGK 4.0, dan daripada 874 calon ini, 584 atau 66.82% adalah dari golongan B40. Bilangan calon yang mendapat PNGK 4.0 ini telah meningkat sebanyak 133 calon, iaitu daripada 741 calon pada tahun 2020 kepada 874 calon pada tahun 2021. Dari segi pencapaian PNGK calon secara keseluruhannya, didapati peratusan longgokan calon STPM 2021 pada PNGK 3.75 dan ke atas adalah sebanyak 9.04%, PNGK 3.0 dan ke atas 41.72%, PNGK 2.75 dan ke atas 55.85%, dan PNGK 2.0 dan ke atas ialah 88.24%, iaitu meningkat berbanding tahun 2020. Dengan peningkatan peratusan bilangan calon pada PNGK yang telah disebut ini, maka boleh dijadikan jangkaan insya-Allah tiada halangan lebih ramai calon lepasan STPM 2021 diterima masuk ke Universiti Awam pada tahun ini. PNGK calon dalam suatu peperiksaan STPM dihitung berdasarkan purata nilai grade 4 mata pelajaran terbaik, termasuklah pengajian am. Izinkan saya untuk meneruskan penerangan berkaitan dengan calon mengikut lokasi bandar dan luar bandar. Berdasarkan perbandingan PNGK keseluruhan antara calon bandar dan luar bandar sejak tahun 2013,
Didapati ini merupakan kali pertama tiada perbezaan jurang pencapaian antara calon bandar dengan calon luar bandar, yang mana kedua-duanya memperoleh PNGK 2.79 dalam STPM tahun 2021. Lebih menggembirakan dalam peperiksaan STPM 2021 ini juga ialah bilangan calon yang mendapat 5A dalam ke-5 mata pelajaran yang diambil telah bertambah daripada 23 calon pada peperiksaan STPM 2020 kepada 36 calon dalam peperiksaan STPM tahun 2021. Pertambahan adalah sebanyak 13 calon ataupun 56.52% berbanding tahun sebelumnya. Daripada 36 calon yang mendapat 5A ini, 21 daripadanya adalah daripada kategori calon B40. Syabas. Begitu juga dengan bilangan calon yang mendapat 4 mata pelajaran dan mendapat 4A dalam peperiksaan STPM 2021 telah bertambah daripada 744 calon kepada 860 calon. Pertambahan adalah sebanyak 116 calon atau 15.59% daripada tahun 2020. Daripada 860 calon ini juga 579 daripadanya adalah daripada kategori B40. Seterusnya saya akan terangkan ataupun nyatakan pencapaian calon mengikut kelulusan lulus penuh di peringkat prinsipal. Dalam peperiksaan STPM, lulus penuh adalah daripada grade C ke grade A. Lulus sebahagian adalah antara grade C- ke grade D dan gagal adalah pada grade F. Perasusan calon STPM 2021 yang mendapat lulus penuh dalam 5 dan 4 mata pelajaran berbanding STPM 2020 didapati telah meningkat sebanyak 0.73%, iaitu daripada 72.97% pada tahun 2020 kepada 73.70% pada tahun 2021. Untuk makluman semua, syarat am bagi permohonan kemasukan ke universiti awam atau institusi pengajian tinggi awam yang dikeluarkan oleh Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, BKPA, Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia bagi program pengajian lepasan STPM ialah mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.0 dengan grade C dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Dari segi prestasi mata pelajaran, secara keseluruhannya, kesemua 23 mata pelajaran yang ditawarkan dalam peperiksaan STPM 2021 telah mencatatkan peratusan lulus penuh melebihi 70%, iaitu grade C dan ke atas. Dalam peperiksaan STPM 2021, satu mata pelajaran telah menunjukkan peningkatan melebihi 3.00% dari segi prestasi lulus penuh berbanding dengan prestasi pada tahun 2020, iaitu mata pelajaran bahasa Cina, dan satu mata pelajaran telah menunjukkan penurunan melebihi negatif 3.00% dari segi prestasi lulus penuh berbanding dengan prestasi pada tahun 2020, iaitu mata pelajaran Mathematics M ataupun Mathematics Management pengurusan. Manakala 21 mata pelajaran STPM yang lain tidak berubah prestasinya kerana beza peratusan calon yang lulus penuh antara tahun 2021 dengan 2020 adalah kurang daripada 3.00%. Penetapan standard STPM 2021 dilaksanakan dengan efisien melalui mesyuarat Jawatankuasa Persijilan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 2021 dengan dinasihati dan diselia oleh Cambridge Assessment International Education United Kingdom yang diwakili oleh Mr. Mark Downing, penasihat standard Cambridge Assessment. Pemantauan berterusan bagi tujuan pengekalan standard telah dilaksanakan semenjak STPM tahun 1982 dan pengiktirafan bahawa sijil STPM setara dengan GCE A-Level. Kelolaan Cambridge Assessment International Education UK ini tercatat di belakang sijil STPM. Sukacita saya memaklumkan bahawa keputusan peperiksaan ini, iaitu STPM 2021, akan dikeluarkan pada hari ini juga, pada hari Khamis 18 Ogos 2022. Calon sekolah boleh mendapatkan slip keputusan STPM di sekolah masing-masing mulai jam 12 tengah hari ini
Di samping itu, calon sekolah dan calon persendirian individu boleh membuat semakan keputusan STPM 2021 melalui kaedah yang berikut. Yang pertama, secara sistem pesanan ringkas SMS untuk dapatkan ringkasan keputusan STPM 2021 dengan menaik STPM, jarak, nombor kad kenalan, jarak, angka giliran dan hantar ke 15888. Sistem ini akan diaktifkan mulai jam 11 pagi pada 18 Ogos 2022, yang ini hari ini, sehingga jam 12 tengah hari pada 28 Ogos 2022 Ahad, dan atau secara dalam talian untuk mendapatkan slip keputusan penuh STPM 2021 di pautan https://mpm.edu.my/STPMK mulai jam 12 tengah hari pada 18 Ogos 2022. Sukacita dengan ini juga, saya akan mengumumkan nama calon terbaik dalam peperiksaan STPM 2021. Semua calon terbaik yang akan diumumkan ini akan menerima plak dan sijil dari MPM sebagai menghargai usaha mereka untuk mencapai keputusan yang cemerlang walaupun menghadapi pelbagai kesukaran dan jerit-perit. Calon terbaik STPM 2021 mengikut kategori adalah seperti yang berikut. 10 calon terbaik STPM 2021 iaitu yang pertama, Nur Ilmalisa Irayani binti Isa daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Krias, Beaufort, Sabah, dengan bila mendapat 5A PNJK 4.0. Yang kedua ialah Leong Wizi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Lelaki Methodist Kuala Lumpur, juga mendapat 5A dengan PNJK 4.0. Yang ketiga ialah Nur Yasmin Hani binti Kasman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Raja Pasir Mas, Kelantan, dengan mendapat purata 4.0 juga 5A. Seterusnya, yang keempat ialah Lim Si Ling dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang, Tampin, Melaka. Yang keenam ialah Nurul Izzati binti Azman dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Abu Bakar, Muar, Johor. Yang keenam ialah Brian Lin Kian Seng daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sacred Heart, Sibu, Sarawak. Yang ketujuh, Madiha binti Zulkifli dari Sekolah Menengah Agama Ma'arif, Besut, Terengganu. Yang ke-8 ialah Nurin Syafiqah binti Rosti dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tendong, Pasir Mas, Kelantan. Yang ke-9 ialah Veni Tarani, anak perempuan Manimaran dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Angkuan Durah, Seremban Negeri 9. Dan yang terakhir ialah Lois Lau Zin Ning dari Sekolah Menengah Kebangsaan Samtet, Ipoh, Perak. Syabas kita ucapkan kepada semua 10 calon terbaik STPM 2021 yang memperolehi pangkat 5A dengan purata PNJK 4.0. Seorang calon terbaik STPM tahun 2021 bagi kategori B40 iaitu Intan Ayuni binti Abdul Rahim dari Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford, Kuala Lipis, Pahang, dengan PNJK 4, bilangan A-nya 5. Ni straight A ni. Calon terbaik STPM 2021 bagi kategori calon berkeperluan pendidikan khas. Ini juga kita umumkan juga pada hari ini. Bagi kategori calon berkeperluan pendidikan khas buta, ada seorang yang mendapat 3A dengan PNJK 3.83, iaitu Irsyad Fikri bin Shahrizal dari St. John's Institutions, Kuala Lumpur. Seorang lagi yang berkategori keperluan khas rabun, Niki Amirul bin Zimi daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Raja Pasir Mas, Kelantan, yang mendapat 3A dan 2A minus dengan PNJK 3.92. Seorang pelajar yang dikategorikan di bawah autistik, Ong Zilin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Segamat Johor, yang mendapat bilangan A4 dengan purata PNJK 4.0.
Dan yang terakhir, kita juga memilih seorang calon terbaik daripada kalangan kategori orang asli, iaitu Nora Adila, anak perempuan Tahut dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang, yang mendapat bilangan 2A dan 2A- dengan purata PNJK 3.84. MPM secara umumnya mempunyai jalinan akrab dan akan meneruskan kolaborasi yang baik dengan Cambridge Assessment International Education United Kingdom bagi memastikan sijil STPM sejak tahun 1982 diiktiraf setaraf dengan GCE Advanced Level yang dikeluarkan oleh Cambridge Assessment International Education. Dan STPM telah pun diiktiraf di seluruh dunia. Calon boleh menggunakan sijil STPM untuk memohon ke universiti luar negara juga. MPM juga akan memastikan peperiksaan STPM dan MUET dikeluarkan mengikut standard piawaian seperti yang telah dianugerahkan kepada MPM dengan sijil sistem pengurusan kualiti ISO 9001-2015 yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa. Di samping itu, Majlis Peperiksaan Malaysia akan terus memperkasakan jalinan hubungan dengan International Association for Educational Assessment atau IAEA United States, iaitu sebuah pertubuhan antarabangsa yang dianggotai oleh Badan Pentaksiran Pendidikan yang terkemuka di dunia dan iktiraf di peringkat antarabangsa dalam bidang pentaksiran selaras dengan keahlian MPM sebagai ahli tetap IAEA semenjak tahun 1984. Sebagai tindakan pasca COVID-19 dan Way Forward Majlis Peperiksaan Malaysia, MPM telah melaksanakan rancangan pengendalian peperiksaan secara dalam talian bagi peperiksaan yang berikut. Yang pertama, peperiksaan secara dalam talian e-marking untuk peperiksaan STPM bagi mata pelajaran yang berikut, iaitu Syariah, Ekonomi, Pengajian Perniagaan, Information and Communications Technology, Physics, Chemistry dan Biology. Yang kedua ialah peperiksaan secara dalam talian e-testing untuk peperiksaan Medical Specialist Pre-Entrance Examinations mulai 2020. Peperiksaan MedX merupakan peperiksaan yang dikeluarkan oleh MPM mulai tahun 2019 bagi pihak Majlis Dekan Perubatan Universiti Awam. Yang ketiga ialah peperiksaan Imtihan Al-Kafa'ah di Al-Lughah Al-Arabiyah atau ITIKLA mulai peperiksaan tahun 2021 yang dikendalikan oleh MPM bagi pihak Universiti Sains Islam Malaysia. Yang keempat, peperiksaan kecekapan bahasa Melayu bagi warga negara asing atau SKBMW mulai peperiksaan tahun 2021. Peperiksaan SKBMW merupakan peperiksaan kelolaan MPM yang termaktub dalam jadual 1 Akta Majlis Peperiksaan Malaysia tahun 1980 ataupun Akta 225. Pada tahun 2021 yang lepas, sebanyak 40 warga negara Jepun telah menduduki peperiksaan ini secara dalam talian di Jepun. Dan akhir sekali ialah ujian MUET Speaking secara kaedah MUET on Demand telah dilaksanakan secara dalam talian kepada calon di Lombok, Indonesia pada 2 hingga 4 Ogos 2022 dan mulai sesi Ogos 2022 di Malaysia. Bagi MUET yang telah disejajarkan dengan Common European Framework of Reference atau CEFR mulai MUET sesi 1 2021 pula, MPM kini dalam usaha memperkasakan MUET ke peringkat antarabangsa khususnya di Indonesia, China dan Pakistan. Pada 6 dan 7 Ogos 2022 atas permintaan Education Malaysia Jakarta, Indonesia dan Lembaga Pengembangan Pendidikan Nusa Tenggara Barat, MUET telah dilaksanakan secara kaedah MUET on Demand di Lombok, Indonesia. Pelaksanaan MUET pada tahun ini merupakan pelaksanaan MUET ketiga yang dilaksanakan. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua pelajar yang berjaya dalam peperiksaan STPM 2021 dan MUET 2021. Tidak lupa sekalung syabas kepada ibu bapa, penjaga, guru dan kepada semua pelajar STPM. Bagi pelajar yang masih belum menunjukkan kejayaan memberangsangkan, diharap tidak berputus asa, cuba lagi dalam peperiksaan STPM yang akan datang. Kepada calon yang akan menduduki STPM 2022, diharapkan kejayaan calon STPM 2021 dapat dijadikan suntikan semangat dan motivasi.
Akhir kata, sebagai pengerusi majlis yang mewakili ahli Majlis Peperiksaan Malaysia yang lain, saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua, khususnya kepada YB Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Razli bin Muhammad Majidin, KSU Kementerian Pendidikan Malaysia, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, ahli-ahli Majlis Peperiksaan Malaysia, Ketua Eksekutif MPM, warga MPM, Cambridge Assessment International Education UK, bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah, Lembaga Peperiksaan, bahagian pengurusan kemasukan pelajar, BKPA, Kementerian Pengajian Tinggi, institusi pengajian tinggi awam dan swasta, pengetua, guru, wakil industri, ibu bapa, calon masyarakat, dan tidak ketinggalan juga kepada pihak media yang telah memberikan sokongan padu dan terus menerus kepada Majlis Peperiksaan Malaysia dalam mengangkat martabat dan memperkasakan STPM sebagai produk Malaysia atau Malaysian brand yang menjadi kebanggaan kita. Saya juga ingin menyatakan sedikit tentang makluman berkaitan dengan fasa pengemas kinian UPU online lepasan STPM dan setara yang baru dikeluarkan oleh pihak BKPI JPE. Semua calon boleh melihat dan mengemas kini keputusan peperiksaan itu mulai 22 Ogos 2022 jam 12 tengah hari hingga 26 Ogos 2022 Jumaat jam 5 petang. Dan pengemas kinian ini boleh dilakukan bagi semua kategori STPM, matrikulasi, asasi dan STAM. Kemas kini pilihan program pengajian boleh dilakukan kecuali yang telah dipanggil untuk temu duga dan juga atau ada ujian. Semua ini boleh kita laksanakan juga melalui muat naik dokumen dan kemas kini keputusan akademik sahaja untuk pengemas kinian UPU online ini. Akhir kata, saya doakan semoga Allah SWT memperkenankan doa agar kita semua sentiasa dilindungi serta dijauhkan daripada wabak-wabak yang sedang dialami oleh negara kita. Dan sekali lagi bagi pihak MPM, kita mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua calon-calon yang berjaya, guru-guru, sekolah-sekolah dan juga mereka yang sama-sama sedang menghadapi peperiksaan pada tahun lepas. Syabas daripada kami. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih bagi Datuk dan Eksekutif. Terima kasih. Okey. Baiklah, sekarang kita buka kepada sidang media. So, mana-mana wartawan yang bertanya boleh dapatkan nearest mic dan tekan mic dan akan bertanya kepada pengerusi ataupun eksekutif. Salam. Seperti yang tadi cakap, sejak tahun 2013 merupakan kali pertama tiada perbezaan jurang pencapaian antara calon bandar dan calon luar bandar. Ada sebab, ada reason tu kenapa baru kali pertama tiada perbezaan? Terima kasih kepada rakan media. Betul, untuk tahun ini agak menarik kerana ini kohort yang kedua sebenarnya yang diadakan pelaksanaan peperiksaan secara dalam talian, dan kumpulan ini juga mereka yang terkesan disebabkan oleh COVID. Dan kalau kita perhatikan dari segi jurang itu memang tidak ada beza antara bandar dengan luar bandar. Mungkin dari segi pelaksanaan peperiksaan yang dilaksanakan secara dalam talian dan masa yang lama sebenarnya. Saya dimaklumkan oleh MPM ada peperiksaan itu dilewatkan dan pelajar mempunyai masa yang lama untuk